Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Jika seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadikan dari kejahilannya itu kurnia ilmu, dari penjauhannya itu kurnia pendekatan, dari pendiamannya itu kurnia sebutan, dari penyendiriannya itu kurnia kemesraan, dan dari kegelapan itu kurnia nur dan cahaya. Jika kamu puas hati dengan apa yang aku katakan ini, hai jiwa, hai hawa nafsu, hai tabiat, wahai siapa yang mahu mengesakan Tuhan dan memutuskan segala perhubungan dengan makhluk kerana hendak bertenang kepada Allah Ta'ala dan membelakangi pandangan makhluk, aku tidak akan mengambil dari mereka semua itu satu suap pun, melainkan sesudah menemui Allah Ta'ala. Kalau tidak, aku bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum. Dan jika kamu mati, aku terbang dengan batinku kepada Allah Ta'ala. Tembok agama Nabi kita telah roboh. Engkau hendak minta tolong kepada siapa untuk membangunkannya semula? Sungainya telah kering airnya, dan Tuhan pula sudah tidak disembah lagi. Dan jika pun disembah, maka disembah dengan penuh riak dan nifak. Siapa yang mahu membantuku untuk mendirikan temboknya, meluaskan sungainya, dan mematahkan ahli nifak itu? Aku berbicara ini dengan ilmu. Tidak boleh kita menjelaskannya, tidak boleh menerangkannya kepada raja dan dibocorkan rahsianya pada sesiapa pun. Bukit kecil itu jangan sampai dilihat oleh syaitan, kelak dia akan merosakkannya. Atau oleh seorang penguasa, kelak akan dibuat angkara padanya. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan bukit itu untuk memberi peluang munajat kepada kekasihnya dan kalimnya dan tajalli padanya. Jika hati mengenali Allah, terbuka luaslah dia sehingga dapat meliputi jin, manusia dan malaikat, sampai apabila tiada apa lagi yang menghalanginya dan tidak melihat kepadanya, barulah didekatkan Allah dan dihampirkannya. Tidakkah engkau pernah mendengar tentang kisah tongkat Musa AS, bagaimana dia boleh menelan sekian berat tongkat dan tali temali ahli sihir Fir'aun? Namun tongkat itu tetap dengan bentuk aslinya, tidak berubah sedikit pun. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita membicarakan tentang peri pentingnya kita untuk sentiasa melihat atau sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembuktian ibadat, melaksanakan segala ibadat, sama ada ibadat puasanya, solatnya atau sedekahnya, supaya kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyibukkan diri kita dengan ibadat, sehingga kita tidak melihat kesibukan lain melainkan ibadat, sehingga ibadat tidak menjadi beban kepada kita, bahkan menjadi kebiasaan dan menjadi kegembiraan, menjadi kemanisan.
dan menjadi suatu kelihatan. Bila seorang tadi mula melihat ibadatnya, dia berjaya meninggalkan hawa nafsunya dan dunianya, dan sehingga datang rasa cinta kepada Allah, maka dia mula meninggalkan akhiratnya. Kita dah bicara tentang tahap-tahap manusia yang tenggelam dengan kenikmatan dunia dan karam padanya. Maka mereka di kalangan orang kafir dan orang munafik. Dan orang yang sekejap timbul dan tenggelam, dan orang beriman yang kadang-kala lalai dan cuai, kadang-kala ingat dan jaga. Namun kita ingin menjadi orang yang paling selamat dalam menghadapi segala fitnah dunia ini, maka kesibukan utama kita ialah menyembah Allah SWT. Waktu tahap pertama orang beriman menyembah Allah, kan taat kepadanya, kan mengharapkan pahala dan takutkan seksanya, dan kerana bersyukur atas nikmat Allah SWT. Mereka melihat akhirat, kesungguhan mereka. Namun bila mereka mula kenal Allah, akhirat juga tidak dipandang. Yang dipandang ialah Allah. Maka kemesraannya dengan Allah SWT. Dan ini yang disebut oleh para ulama tentang ketenangan seseorang itu bukan dengan syurganya, dan ketakutannya bukan pada nerakanya, tetapi ketenangannya pada Allahnya dan ketakutannya pada Allahnya. Seumpama seorang anak, bukan lagi dia melihat pada pemberian ayahnya, tapi dia melihat kepada ayahnya. Bukan dia melihat rotan ayahnya kan untuk takut, tapi melihat ayahnya. Tidak lagi melihat alat atau makhluk, tapi melihat pada zat, melihat kepada Allah SWT. Kata Ibrahim bin Adham, bila beliau menyatakan a'la darajat an tanqati'a ila rabbika wa tasta'nisa ilaihi biqalbika wa aqlika wa jami'i jawarihika hatta la tarju ila rabbaka wa la takhafu illa dhanbaka wa tarsukhu mahabbatuhu fi qalbika hatta la tu'athir 'alayha shay'a wa yakunu dhikrullahi 'indaka ahla minal asali wa ahla minal ma'il 'adhbi safi indal 'atshan fil yaumis saif. Untuk kita faham tentang bagaimana orang beriman, ini sedikit ulangan apa yang kita sebut semalam, tenangnya dengan Allah. Bukan lagi tentang bicara syurganya atau bicara nerakanya, tetapi Allah. Kata Ibrahim bin Adham, setinggi-tinggi darjat yang diperoleh oleh orang beriman bila mana kesibukannya hanya kepada Allah, dengan memutuskan segala perkara yang menghalangnya untuk sampai pada Allah, dan kegembiraannya, yakni kegembiraan hatinya, akalnya dan seluruh anggota badannya melainkan kepada Allah, sehingga dia tidak berharap melainkan Allah, sehingga dia tidak takut melainkan dosanya yang menyebabkan Allah murka, dan makin kukuh kecintaannya kepada Allah dalam hatinya sehingga tiada memberi kesan akan sesuatu pun. Dia cintanya sungguh pada Allah. Dan waktu itu zikir kepada Allah lebih manis daripada madu, dan lebih nyaman daripada air yang diminum oleh orang yang dahaga pada waktu panas terik. Ini dianggap sebagai a'la darajat. Seorang bila dia dekat dengan Allah, yang kita dah sebut semalam, menjadi arif billah, maka tenangnya dengan Allah, kuatnya dengan Allah, takutnya dengan Allah, maka dan seluruh kehidupannya ialah ingatannya pada Allah. Ketika mana bicara tentang rezeki, dia melihat Allah yang mengurniakannya. Ketika mana bicara tentang perkara-perkara keperluan hidupnya atau ketakutan hidupnya, dia melihat Allah sumber kepada segala-galanya. Maka ini tanda seorang itu sudah pun sampai kepada Allah SWT. Maka kata Syekh Abdul Qadir, itu ulangan semalam, bagaimana tahap kita orang beriman. Kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang benar-benar bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, yang kita sebut juga semalam,
orang yang paling mulia yang bertakwa. Bukan cerita kaya yang bersyukur, bukan cerita miskin yang sabar, tetapi takwa. Kita lihat apa itu hakikat takwa. Yang di sini Syekh Abdul Qadir menyebut kelebihan bila mana orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah. Pertama, kita perlu jelas bahawa takwa itu ialah amalan dalam hati, sesuatu yang benar menetap dalam hati. Injin kepada takwa itu ialah hati. Nabi SAW berkata, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Nabi mengulanginya dan mengisyaratkan pada dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Rasulullah menunjukkan pada dadanya. Baik, takwa suatu benda dalaman. Maka kita tidak boleh judge benda itu dengan penampilan pakaiannya atau sebagainya. Takwa kedalaman. Tapi kita dapat melihat kesannya. Seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa dengan hakikat takwa yang sebenar. Kita lihat apa itu hakikat takwa sebelum kita cerita kelebihan takwa. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana membicarakan tentang takwa, apa kata beliau? Kata Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwa Allahi bi siyamin nahar wala bi qiyamil layl wa takhlif fima baina dhalika, walakin taqwa Allah tarku ma harrama Allah wa ada'u ma aftarada Allah, faman ruziqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Takwa sebenar, kata Umar bin Abdul Aziz, bukanlah puasa siang hari atau qiyam malam hari atau apa ibadat yang bercampur antara keduanya. Bukan itu hakikat takwa. Artinya seorang melihat kepada ibadat yang paling menonjol dalam seseorang dianggap paling baik. Kita kalau tengok orang tu paling baik, ditonjol kat mana? Banyak solat, qiyamul lail. Maka sifat tu tertonjol sebagai orang baik. Atau dia berpuasa, siang hari kita ajak makan, saya puasa. Ini satu atau dua ibadat yang menunjukkan seseorang ke arah satu makam yang dianggap orang paling baik. Dan kalau kita nak kata orang tu baik, maka kita kata apa? Oh, tu rajin solat, qiyamul lail tak tinggal. Atau kita akan kata dia selalu berpuasa. Dalam kita mentadbir seorang paling baik, kita pasti kata macam tu. Orang ni baik sebab dia tak pernah tak puasa. Sehari dia berpuasa, kita kata baiknya dia. Atau dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Gambaran itu gambaran orang paling soleh. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, bukan gambaran itu. Bukan gambaran kan dia berpuasa setiap hari atau dia qiyamul lail sepanjang malam. Bukan gambaran itu. Tetapi kata beliau, takwa sebenar ialah bila dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Pertama, dia punya prioriti dia tinggal apa yang Allah larang dulu. Ini dalam proses sufi kita panggil satu istilah, dipanggil takhallin wa tahallin. Tahallin. Takhallin maknanya sucikan diri kita, bersih. Dipanggil takhalli. Bersihkan daripada sebarang yang haram-haram, yang dosa-dosa. Bersih dulu. Rumah kita kalau nak hias rumah, dia kena bersih dulu. Kena kosongkan dulu daripada semua barang-barang, baru kita akan boleh bersih. Proses kedua nama tahallin. Apa itu tahallin? Hiaskan dia akan nampak cantik. Bersihkan, hiaskan. Ini sufi. Tahallin. Bersihkan, hiaskan. Bersihkan daripada semua perkara yang Allah larang terlebih dahulu. Prioriti orang bertakwa ialah yang dilarang ditinggalkan. Kan ramai orang dia buat ibadat tapi dia masih belum mampu meninggalkan larangan Allah. Tapi dia buat ibadat. Dia sembahyang, dia puasa tapi riba. Dia sembahyang, dia puasa tapi riswah. Dia sembahyang, dia puasa tapi dia mungkin lebih percaya kawan kafir pada orang Islam. Dia buat larangan. Dan Allah melarang kita percaya kawan kafir lebih pada orang Islam.
berwasangka baik pada orang kafir lebih pada wasangka baik kita pada orang Islam. Maka semua perkara yang diutamakan dalam takwa itu meninggalkan yang dilarang. Kata Abdullah bin Mubarak, aku lebih suka meninggalkan 1 dirham yang syubhah, yang haram, daripada aku bersedekah 600,000 duit yang halal. Artinya aku lebih suka cek hati aku mana yang syubhah, aku tinggalkan yang ni. Lebih aku suka daripada derma 600,000 dirham. Ada kita tengok orang yang rasuah terima, nipu orang, lalu dia pun sedekah, dia pun gembira sedekahnya. Dia tak rasa takut dengan perolehan haramnya. Bahkan kalau dia niat untuk menutup keaiban pendapatan haramnya dengan bersedekah, maka dia menambahkan dosanya. Dia umpama seorang yang ambil pakaian kotor dan cuba disucikan dengan air kencingnya. Air kencing tidak boleh menyucikan. Bukan menjadikan kita marah. Ada baju kotor, dia kata saya basuh. Tiba-tiba dia basuh dengan air kencing. Air juga, kita akan marah. Sebab dia akan tambah busuk. Umpama orang yang perolehan wang yang haram, kemudian kononnya dia nak bersihkan dengan cara bersedekah, tapi dia tak pernah berhenti yang haram. Dia nak cover, walaupun saya begini tapi saya sedekah. Tak, awak menambahkan dosa awak. Ini telah disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan siapa yang tak nak berhenti dengan yang haram, lalu bersedekah untuk kononnya untuk tutup keaiban yang haram ini, melainkan dia menambahkan dosanya. Kerana kita bila nak sedekah, kita cari yang paling halal. Waktu Nabi SAW sebelum Rasulullah dibangkitkan, berlaku kejadian banjir besar di Mekah. Waktu itu usia baginda SAW 35 tahun. Maka Kaabah pun runtuh. Bila Kaabah runtuh, pemimpin waktu itu berkata, keluarkan wang kamu yang halal saja untuk bina Kaabah. Jangan ada wang yang haram. Maka wang halal tak banyak, sehingga Kaabah tak lengkap. Dia ada 1 bulatan hijir. Kerana hijir Ismail asalnya adalah Kaabah. Hijir Ismail itu Kaabah. Sebab itu bila kita tawaf, kita sentuh kawasan hijir, maka tawafnya batal. Ini pusingan tu. Pusingannya batal. Maka dibiarkan hijir melengkung. Sebenarnya bila kita salat dalam hijir, kita sudah salat dalam Kaabah. Kita salat dalam hijir, berarti kita salat dalam Kaabah. Maka hijir ini tak mampu dilengkapkan sebagai Kaabah tadi, kerana duit halalnya tak banyak. Orang musyrikin Mekah memang terkenal kaya. Kenal kaya. Tapi pendapatannya banyak syubhat-syubhat. Bila dia minta keluarkan yang halal, maka ternyata ia tidak mampu untuk membina satu Kaabah. Apatah lagi Masjidil Haram. Maka dibina setakat itu. Maka nak beritahu hatta jahiliah, mereka tahu untuk buat perkara baik, mereka perlu cari rezeki yang paling baik. Maka orang beriman, bila dia nak jadi baik, mujahadah pertamanya meninggalkan yang haram, lebih daripada melakukan yang disuruh. Tinggalkan yang haram, tinggalkan. Yang zina, tinggalkan zina. Sebab itu kalau kita bicarakan taubat, apa itu syarat taubat? Meninggalkan maksiat. Al-iqla' anil maksiat. Bila cerita lagi buat baik, kita buat baik, tinggal dulu tu. Ikut-ikut mana pun tinggal dulu. Orang isap dadah nak jadi baik, pertama tinggal dadah dulu. Kalau isap dadah dimulakan, dia semayang dulu, dia tu. Dia tidak mampu tinggalkan dadah ke, dia terjebak balik. Tinggal dadah dulu. Tinggal dadah. Buang betul-betul, okey. Barulah kita pergi pada proses seterusnya. Maka dia akan kuat. Maka hakikat takwa, kata Umar bin Abdul Aziz, kamu tinggalkan yang haram dulu. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tarku ma harrama Allah. Maka proses yang saya sebut, kata-kata Abdullah bin Mubarak, lebih saya suka tolak 1 dirham berbanding sedekah 600,000. Kita cek harta kita, apakah ada yang haram. Kita cek perbuatan-perbuatan kita, apakah ada yang masih dalam perintah ataupun dalam yang dilarang, maka kita buang. Kita masih ada hasad pada orang, maka kena buang. Kita masih ada tipu orang, maka kena buang, kena berhenti.
kita masih ada khianat pada orang, maka berhenti. Semua benda-benda yang dosa, berhenti dulu. Sebab tak mungkin kita buat baik dan kadang kemurkaan tu masih ada, kemurkaan Allah. Maka tinggal ini mujahadah kita. Kita bercakap tentang martabat untuk sampai dekat dengan Allah. Bukan bermaksud habis tak kalau ada orang tu dia masih buat dilarang, apakah dia tak sembahyang, sekian-sekian. Tak, pada dalam mendidik orang secara umum, kita anjurkan dia buat baik walaupun dia masih buat yang haram. Mudah-mudahan dia ada kekuatan untuk tinggalkan. Ni kita bercakap pada tahap orang paling tinggi. Tahap orang paling tinggi, kita nak jadi orang benar-benar baik, dekat dengan Allah. Sebab kita bercakap tadi orang yang tinggalkan dunia dan tinggalkan akhirat sekali untuk bersama dengan Allah. Tentang kita nak cari standard. Kalau kita nak jadi orang dekat dengan raja, standard kita mesti berubah. Nak dekat dengan orang bawah ni, ketua kampung je okey. Nak dekat dengan ketua kampung, tak susah sangat standard dia. Nak dekat dengan raja, standard dia lagi tinggi. Baik standard pakaiannya, percakapannya, semua berubah. Bahasa yang digunakan juga berubah. Kita cakap dengan bawah ni, bolehlah cakap aku mu. Mari masuk istana lain jadi hamba, patik. Dia dah berubah. Dia dah jadi tuanku. Dia dah jadi istilah-istilah yang jarang kedengaran, bahkan tak banyak. Kita bercakap tentang standard kita nak dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh nak dekat, maka buang yang haram. Kalau kamu tak buang lagi yang haram, kamu akan macam flip-flop ni, timbul tenggelam. Tak stabil. Tentang kita kalau ada pendapatan, ada gaji 5,000 sebulan, tapi asyik, kadang cukup, kadang tak cukup. Selesa tak? Dia hari cukup lah. Time buka sekolah main tak cukup. Sebab anak daftar, mula kelang kabut kita. Simpanan pun tak banyak, minjang lah kita. Income ada, tapi ada waktu tak cukup. Berbanding kita ada satu income, marilah apa keadaan pun kita tenang, kita cukup. Buka sekolah ke, buka universiti ke, nak buka rumah kita ke, alhamdulillah duit ada. Maka kita tak akan tenggelam, kita bersedia. Sama juga dengan keimanan kita. Iman kita kalau jadi naik turun, kita bimbang ada waktu terjebak dengan benda yang tak baik. Lalu kita pun hanyut. Kalau hanyut, kembali ke pengkalan, okey. Takut hanyut terus, tak kembali ke pengkalan. Kalau ada masih tali yang ikat kita, kita masih boleh kembali ke pengkalan. Okey. Kita bimbang hanyut terus. Lalu kita hanyut bersama orang hanyut. Kini kita baca kisah-kisah orang yang asalnya baik, lalu hanyut bersama orang yang hanyut. Sebab tu kita nak sentiasa stabil. Apapun dalam kehidupan kita nak stabil. Orang meniaga, dia tak nak kejap untung, kejap rugi. Dia payah nak manage bisnes dia. Dia nak untung dan tak rugi. Dalam keimanan, benda paling mahal dalam hidup kita. Kita tak nak ada waktu semangat ibadat, ada waktu tak semangat. Ada waktu boleh buat, ada waktu macam tak boleh buat. Maka kita tidak mahu semangat. Kita bimbang akan jatuh dan tak bangun. Maka untuk kita dapat takwa yang betul, tuling takwa ini, belajar tinggalkan semua yang haram. Pandangan mata kita, telinga kita, bicara kita, wasangka kita, harta benda kita, pekerjaan kita. Berusaha sungguh untuk tinggalkan yang haram. Ya, ketakutan tu ada. Ya Allah, kalau tinggal yang haram, takut terjejas benda ni, benda ni. Tinggalkan, Allah akan gantikan kelazatan yang tak boleh dibayangkan. Allah akan gantikan rezeki yang maha besar barakahnya dan kehidupan yang lebih bermakna. Orang saya dah biasa tengok Hindustan, tengok Korea, nak tinggal benda tu, ya tinggalkan. Kalau kamu nak rasa kemanisan hidup kamu kena tinggalkan. Saya dah biasa lah, kadang-kadang kita duduk larau sini, larau sana, pun berusaha untuk tinggalkan. Tak tahu umur kita selalu sebut umur kita makin mendekati akhirat. Ya, mungkin waktu muda kita terpalit dengan banyak benda-benda berkait hiburan, tapi sudah masanya kita tanggalkan satu persatu. Sudah sampai masanya. Allah berfirman, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum sampai masanya bagi orang beriman untuk benar-benar hatinya khusyuk pada Allah dan menerima kebenaran? Tetapi apakah belum sampai masanya? Kita dah 50 dan 60. Apakah belum sampainya masanya untuk kita sungguh-sungguh ingat Allah? Apakah belum sampai masanya untuk kita tinggalkan segala yang Allah larang?
Atau kita masih hidup bercampur-campur. Yang haram buat, yang halal pun buat. Yang perintah buat, yang larangan pun buat. Sampai bila? Dengan umur kita masih meningkat. Sampai saya katakan kadang-kadang umur 70. Masa dia buat umur maksiat pada usia muda kita. Umur 70 buat maksiat 20 dulu. 30. Masih belum tinggalkan. Orang kita sebut, belum move on. Tinggalkan. Maka kita mula tinggalkan sungguh-sungguh. Sebab perjalanan pertama orang bertakwa ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, selagi mana ada murka Allah walau sedikit, hidup ni tak akan aman. Kita, kalau nak suruh orang sayang kita, jangan ada sekelumit pun rasa marah daripada kita. Biar sayang belaka. Tapi kalau kita yang disuruh kita buat, yang dia marah benci pun kita buat juga, apakah kita yakin bahawa kemarahan itu akan hilang disebabkan kita buat baik? Atau kemarahan itu tidak pernah berakhir sehingga kita pun tak mampu buat baik? Tuan-tuan, kita kalau sayang seorang, dia marah sikit kita takut. Sikit je marah, muka dia berubah. Atau dia kurang bercakap. Kenapa dia kurang cakap? Biasa banyak. Dia tak ada tengking kita apa, tapi dia kurang bercakap. Biasa dia ramah mesra dengan kita. Atau dia kurang pandang kita. Kita rasa sedikit terganggu. Terganggu. Nampak dia tak senyum, kita dah terganggu. Biasa jumpa senyum. Atau kadang-kadang kita pergi jumpa dia, Assalamualaikum, dia tak jawab salam. Apa perasaan kita? Dia tak jawab salam. Dia buat baik dia lain-lain, tapi bila kita salam ke dia, dia tak jawab. Kita mula takut, apa dia marah kat aku? Kan itu dalam perjalanan takwa, kita nak tinggal yang haram. Mujahadah. Tengok usia kita. Berapa dah ni? 40, 50, 60. Kematian makin banyak kita dengar, makin banyak kita lihat. Takkan masih belum boleh tinggalkan yang haram? Rasuah, tinggalkan. Tinggalkan syubhat, tinggalkan riba dalam bab harta. Jangan lagi menipu. Niaga cakap betul-betul. Tak boleh tipu. Kalau kereta kita rosak, kita ada rosak sikit. Atau kalau memang banyak rosak, gearbox rosak. Jangan, kereta okey, free accident. Yang bawa cuma perempuan. Dia boleh tipu. Ada dia bawa perempuan, bukan yang bawa cuma perempuan. Kereta ni okey ni, hanya nak dapat tinggi sikit. Harga 4,000, dia cakap macam ni, naiklah 5,000, 1,000. Takkanlah nilai agama kita 1,000 untuk tipu. Cakap kereta ni saya pakai okey, tapi pernah accident lah. Pernah accident, nak angkat enjin, pernah saya tukar gearbox. Berapa harga orang nak letak? Saya nak letak 5,000. Berapa orang nak tahu? Ya, kalau dah gini saya nak 3,000. Saya tak boleh jual 3,000, 5,000. Tapi dia menceritakan kekurangan. Sebab perniagaan ni niaga. Kalau kita jelaskan, maka Allah berkati. Kalau kita sembunyikan, maka Allah hilangkan keberkatan. Maknanya kalau kita nak jual barang, kalau tanya apa kekurangan barang ni, cerita. Nak tanya barang ni, ni nak jual basikal. Saya beli dulu 10,000 basikal. Saya nak jual 5,000. Tanya, dia ada apa-apa rosak? Kalau betul ada rosak, rosaknya sekian. Kita tahu dengan kita cerita harga turun, tapi kita dah letak satu harga yang kita nak. Lalu kalau dia tak nak, tawakal pada Allah. Mungkin ada orang lain redha dengan kecacatan. Tetapi jangan kita dilaknat selepas jual beli. Kadang-kadang kita kata okey, orang beli rosak, orang pun laknat kita. Kita jual durian, okey tak isi, saya boleh buka, awak tengoklah, awak nilai. Biasanya okey, tapi kalau rosak saya tak tahu. Sebab ni benda dalam. Benda dalam. Jangan ni okey, standard terbaik, saya takkan jual melainkan yang terbaik. Beli sebaku rosak. Bayangkan laknat dia dapat setiap kali orang tu buka durian, kena laknat. Keberkatan. Dan itu proses takwa bermula, tinggalkan benda yang Tuhan larang. Yang kedua, kata Umar bin Abdul Aziz, wa ada maftaradallah, barulah kita buat apa yang Allah fardukan. Proses dia. Apa saja Allah fardukan, yang Allah wajibkan, buat. Berusaha tinggal yang haram, kemudian buat apa yang Allah fardukan. Sebab tu orang kafir, bila dia masuk Islam, pertama-tama dia buat ialah tinggalkan syirik, kemudian laksanakan solat. Tinggalkan syirik, itu yang dilarang besar, kemudian menunaikan solat. Tinggalkan larangan dan buat apa yang Allah perintahkan. Faman ruzika ba'da dzalika khair fa huwa khairun ila khair. Tapi siapa yang Allah beri rezeki lebih pada itu,
Maksudnya apa? Cenderung dia buat benda yang Allah Ta'ala tak wajibkan, tapi dia buat. Ini benda sunat. Dia takwa, dia ada benda asas. Tinggalkan yang haram, buat yang diperintah. Tapi kalau dia dah masa itu, Allah rezekikan dia pula untuk buat benda sunat, sehingga benda sunat dia buat seperti perkara wajib, kebiasaan, maka itu rezeki yang besar bagi. Itu rezeki. Tentang kita dapat gaji comel dah, kemudian dapat allowance atau dapat bonus, lagi cantik. Gaji memang dah mahal dah, sedia mahal, dapat pula bonus 5 bulan gaji. Ibadat, umpama ibadat sunat itu macam bonus. Siapa yang Allah beri dia ilham untuk buat perkara-perkara sunat, sesudah dia menjaga meninggalkan yang haram dan melakukan yang fardu, dia mendapat kebaikan yang banyak. Bukan bermula cinta Allah di situ. Dia seorang yang saya katakan tinggalkan larangan, buat kebaikan, buat perintah Allah, kemudian dia mula cenderung untuk buat hal-hal sunat. Dia zakat bagi, tapi cenderung untuk sedekah. Dia puasa, jaga, cenderung berpuasa sunat. Dia jaga solat fardu, cenderung untuk melakukan solat-solat sunat. Dia menjaga silaturahim, tapi cenderung juga menjaga persahabatan dan juga orang yang sekeliling dia. Maka ini orang yang Allah bagi rezeki besar. Sebab itu kita kalau dapat buat benda sunat ni, ini rezeki. Rezeki lebih baik daripada rezeki yang bersifat material yang akan hilang. Sebab itu Sulaiman alaihissalam, Sulaiman, waktu dia berjalan atas angin, dengan tikar terbangnya, kapek, cantik, angin pun angkat. Yang kenderaan Nabi Allah Sulaiman ini angin. Tapi Nabi Allah Sulaiman dia ambil satu kapek besar, dia letakkan singgah sananya, maka dia pun duduk dan angin pun angkat dan tiup, mengangkat. Ketika dia melakukan perjalanan, raung tengok negara dia dan jajahannya ataupun kawasan dia. Maka kita dengar seorang petani berkata, untungnya anak Daud kaya, boleh berjalan atas angin, boleh bergerak angin, besar kerajaannya. Maka Sulaiman AS dengar orang ni cakap, dengar. Maka dia turun, bertemu dengan lelaki petani sambil berkata, demi Allah, satu tasbih yang kamu ucapkan yang dicatat oleh malaikat lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada anak Daud ini. Kerana apa yang Allah berikan pada anak Daud ini berupa kerajaan akan hancur, adapun tasbih akan kekal di akhirat kelak. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, nilai semua benda dunia ni dia akan hancur, tapi nilai ibadat kita akan kekal bersama Allah. Sebab itu bila orang tu Allah ilhamkan dia buat perkara-perkara sunat, maka ini rezeki besar dia. Dan saya kata kalau kita kerja gaji besar, tuan-tuan dapat bonus pula banyak, maka ini satu keberuntungan. Bukan hari ni kalau orang nak kerja pun orang tanya, syarikat tu dia bayar bonus berapa bulan? Dia kena tanya bonus juga. Oh, dia bayar bonus 10 bulan gaji. Oh gitu, bagus. Dia bayar bonus sampai 30 bulan gaji. Kalau kita ni bonus, jangan kata bonus, gaji pun tak naik, kita pun tak mungkin kerja di situ. Maka ini cara kita mencari keberuntungan kita. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kita dah sebut tentang hakikat takwa yang tadi didefinisikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia orang yang dekat dengan Allah. Lalu apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini? Jika hamba itu benar bertakwa pada Allah, apa dia akan dapat? Dia akan jadikan dia daripada jahil jadi orang berilmu. Allah sebut dalam Quran, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bila bertakwa pada Allah, Allah akan ajar ilmu pada kamu. Artinya orang bertakwa, dia ada satu sifat dia, kita akan nampak dia alim. Dia tak mungkin berada dan jahil, tak mungkin. Sebab itu perkara yang diminati oleh orang bertakwa ialah menuntut ilmu. Dia tu berubah sikap dia. Kita nak tahu jejak-jejak takwa kita, lalu kita melihat kita ke mana. Bila kata saya nak jadi orang bertakwa, ya orang bertakwa sifatnya berilmu. Kerana Allah akan beri ilmu pada dia dan beri kepahaman kepadanya. Maka dia mula jadi langkah-langkahnya lebih bersemangat berada dalam majlis ilmu untuk dia tahu. Maka dia pun tahu apa yang dilarang, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, apa yang dimuliakan, apa yang dihina oleh Allah SWT. Maka orang yang bertakwa, Allah akan ubah hidup dia daripada jahil kepada ilmu. Satu.
Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir, dari jauh kepada dekat. Dari jauh kepada dekat, yang ni daripada jauh dari Allah, jauh daripada masjid, dia makin dekat. Orangnya makin dekat dengan Allah. Makin melihat redha Allah, melihat murka Allah, dan segala perbuatannya bukan lagi hawa nafsu, tapi percaturan ialah perintah Allah atau larangan Allah. Orang ni ternyata makin dekat dengan Allah. Apa pun nak buat keputusan, apa pun nak bicarakan, dia akan melihat kepada hukumnya. Kan ini dekat dengan Allah. Dari jauh, lalai, cuai, kepada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nampak. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, dari pendiamannya kunia sebutan. Daripada tak terkenal, tak, orang pun tak tahu, maka Allah angkat namanya. Allah Ta'ala angkat nama dia. Allah berfirman ketika mana membicarakan tentang Nabi SAW, wa rafa'na laka dhikra, dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Orang-orang beriman ini, daripada dia tak terkenal, maka dia mula disebut namanya di kalangan orang-orang soleh. Maksud terkenal di sini bukan di sisi semua manusia, di sisi orang-orang soleh. Orang soleh mengenali. Tentang kita ni tak perlu dikenali oleh semua orang. Tapi bila yang kenal kita itu orang yang tertentu, maka itu satu kemuliaan. Contoh, saya misal kata, saya ni orang tak kenal saya misalnya. Ada seorang dua kenal saya. Yang kenal saya ni ketua polis contoh. Ketua menteri atau menteri kenal saya. Orang beberapa orang ini dia istimewa. Walaupun dia cuma 3-4 orang ni kenal saya, tapi saya sudah diangkat darjat. Kenapa? Yang saya kenal ini, yang kenal saya ini bukan orang biasa. Walaupun cuma 3-4 orang. Tetapi di sisi Allah, orang yang luar biasa ialah orang-orang soleh. Tadi saya bagi contoh di sisi manusia. Manusia berpangkat. Tetapi bayangkan ada seorang tak terkenal, tiba-tiba ada raja-raja panggil dia, mana si mak ni? Kita akan tertanya, macam mana si mak ni sultan boleh kenal dia? Sultan kenal dia dan berbuat mesra dengan dia. Pasti menjadikan cemburu orang. Kami tak pernah kenal si mak ni, tiba sultan kenal. Kerana dalam dunia ni kita lihat, ataupun secara hukum dunia ni, sultan lah paling tinggi sekali. Kalau sultan tu dia boleh cakap dengan seorang biasa, tapi dia bercakap dia nampak kemesraan, kita mulakan kagum, siapa dia ni? Sampai sultan boleh cakap dia macam tu, ajak duduk sebelah dia, walau dia tidak terkenal. Itu yang berlaku pada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, orang kampung dia tak kenal. Tak ada pun orang kampung kenal dia. Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu, dia ada seorang ibu, dia amat sayang ibunya, jaga ibunya sampai ibunya wafat. Rasulullah SAW kenal dia. Nabi tak pernah jumpa. Nabi kata ada seorang lelaki daripada kabilah Marak, daripada kabilah Qaran, namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Kalau kamu jumpa dia, minta didoakan moga Allah ampunkan dosamu. Rasulullah beritahu pada sahabat. Bayangkan Uwais, Rasulullah tak pernah jumpa dia, Rasulullah kenal dia. Rasulullah kenal dia. Para sahabat pun tak kenal Uwais, maka Rasulullah tolong kenalkan ada seorang namanya Uwais. Menyebabkan mereka semua mencari Uwais. Umar Al-Khattab setiap musim haji ditunggu. Tunggu. Sehingga sekian lama ditunggu, setiap kali musim haji dia akan tanya kat Madinah, datang orang akan ziarah Madinah, ada tak orang namanya Uwais bin Amir daripada wilayah Qaran, dulunya begini, dulu dia ada mak sekian. Dia tetap mak ataupun mencari, sehingga Umar Al-Khattab jumpa, lalu meminta Uwais doakan padanya. Ini Umar Al-Khattab, ahli syurga, orang yang kedua mulia selepas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang tak perlu kita bicarakan kemuliaannya, ketakwaannya, kelebihannya. Cukup kita lihat makamnya di sebelah Nabi SAW. Tuan-tuan pergi ziarah Madinah, beri salam pada baginda SAW. Sebelahnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kedudukannya yang tak mampu orang tandingi. Tapi Umar pun minta Uwais doakan, kerana kemuliaan Uwais Al-Qarni. Jadi orang bertakwa, Allah akan angkat namanya bukan di sisi semua manusia, di sisi orang baik-baik. Akhirnya namanya ada dalam doa orang baik-baik, orang soleh. Maka ini yang dimaksudkan Syekh Abdul Qadir. Maka
daripada dia pendiaman, duduk tetap satu tempat tak dikenali, macam saya sebut tentang Uwais Al-Qarni, orang kampung dia tak kenal, sehingga bila heboh cerita Umar jumpa dia minta doa dengannya, maka orang kampung mula bersesak-sesak ke rumah dia. Selama ni kami tak tahu kamu ada kemuliaan ni. Akhirnya Uwais mengambil sikap atau mengambil tindakan pindah rumah pula. Dan dia tak suka duduk tempat orang kenal dia, maka dia pindah rumah. Dia kekal untuk memilih tidak dikenali. Bukan ramai yang nak jumpa dia, dia juga tidak cenderung untuk bertemu dengan orang. Nah, satu ketika Rabi' bin Khaytham, seorang tabi'in yang masyhur, dia nak jumpalah Uwais ni. Uwais ni orang baik. Jumpa. Dia tahu Uwais mengunjungi satu masjid solat. Maka dia tu sama pergi dan melihat Uwais sibuk solat. Lepas solat dia solat, lepas solat dia solat sehingga masuk waktu solat. Maka dia kekal solat. Ar-Rabi' bin Khuthaym atau Khaytham atau Khathim radhiyallahu ta'ala anhu terus menunggu. Ni Rabi' anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud, orang yang disebut oleh gurunya, kalau Rasulullah hidup, Nabi nasihat gembira tengok kamu ni, dikatakan pada Ar-Rabi' bin Khaytham ini. Sebab dia pun ahli ibadat, ahli ilmu, taqwa. Waktu dia cuba mengunjungi dan bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais tak nak jumpa orang. Dia nak jumpa. Dia tengok Uwais begitu sibuk ibadat. Dia tak nampak Uwais itu tidur, melainkan terus kekal dalam ibadat. Maka dia dapat satu ilmu daripadanya. Walaupun tak berlaku pertemuan dan percakapan diskusi kerana sikap Uwais tak mau jumpa orang. Tapi dia kata, aku jumpa dia dalam keadaan dia tak jumpa aku. Tengok dia. Aku dah dapat satu ilmu. Apa dia? Betapa bergunanya masa. Itu ilmu aku dapat. Kita lihat orang alim tu ni, kita tengok dia pun kita dapat ilmu. Betapa bergunanya masa untuk tidak disia-siakan. Dan bermula hari itu dia tak jumpa lagi Uwais Al-Qarni. Uwais bila tahu nak jumpa dia, lagi-lagi dia. Tapi Allah tetap angkat dia. Ni bila orang benar-benar bertakwa. Maka jangan takutlah orang tak kenal. Allah akan jadikan orang kenal. Tapi siapa kenal kita? Orang-orang yang bertakwa juga. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu, yakni yang bertakwa di kalangan kamu, dan mengangkat orang yang punya ilmu pengetahuan. Yang keempat, kelebihan takwa daripada menyendiri kepada kemesraan. Maksud menyendiri atau disebut wahsyah atau wahsyah, sunyi kepada rasa mesra dengan Allah. Tuan-tuan, kita kalau duduk seorang rasa sunyi tak? Duduk seorang. Oh, duduk seorang, kena anak duduk asrama semua, duduk seorang-seorang kat rumah. Kita dah tua ni, anak-anak kita semua dah besar-besar, ada rumah masing-masing. Kita duduk seorang, pasangan pula dah meninggal pula, isteri meninggal, suami meninggal, duduk seorang-seorang kat rumah, rasa macam mana? Rasa macam nak mati, sunyi. Tapi tidak bagi orang bertakwa. Sifat tu tak ada, perasaan tu tak ada. Ahli dunia dia ada perasaan sunyi, sebab dia tak tahu benda dia nak buat. Biasa dia buat main dengan anak, biasa dia buat bergelak ketawa dengan keluarga. Tiba tak ada. Seorang-seorang tinggalkan rumah dia, rumah besar. Mula-mula anak sulung masuk universiti, anak kedua pula masuk sekolah tu, masuk sekolah ni, kemudian ini kerja, yang ni kerja. Akhirnya habis anak. Kena pula anak tak ramai, jadi proses tu lagi cepat. Anak cuma 2 dah habis. Kalau anak 20 orang, lambat sikit proses tu. Ni anak 2, anak cuma 3 orang, pergi habis. Seorang kat rumah, tengok dinding, tengok lansir. Benda nak buat ni, lansir dah tukar, dinding pun dah lap, benda dia nak buat. Dia boring. Dia ada tekanan dia. Dia ada wahsyah dia panggil. Dia jadi macam liar, jiwanya liar. Masuk jiwa liar, dia jadi keluh kesah. Dia tak boleh ni. Dia boleh demam, dia boleh sakit. Dia boleh kata, mungkin dia kata, saya rasa nak menjerit je, seorang-seorang jerit. Dia mungkin boleh gila, mungkin.
Ni penyakit duduk seorang ni. Bayangkan dengan kita dah tua, sakit pula, duduk seorang, macam mana? Gila kita. Tapi orang yang bertakwa, Allah hilangkan kesunyian tadi dengan kemesraan. Dia tahu nak isi masa dia, baca Qurannya, zikirnya. Itu kita dengar ada seorang hamba Allah, makcik, duduk seorang-seorang, boleh khatam Quran 3 hari sekali, 3 hari sekali khatam. Dan dia terus sibuk dengan benda tu. Bayangkan kesibukannya 3 hari, dia boleh khatam sekali. Seronok dia. Sebab itu Islam ajar kita i'tikaf. I'tikaf bulan Ramadan. Sebab apa? Belajar duduk seorang. Cuba belajar duduk seorang. Baca Quran, zikir, solat. Sebab kita ternyata akan dalam kehidupan dunia kita bersendirian, apatah lagi dalam kehidupan barzakh. Memang sendirian. Tuan-tuan, kita macam tak prepare nak duduk sendiri, nak duduk seorang-seorang. Tak prepare. Sedangkan hakikatnya kita akan bersendirian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang seorang diri, tak ada teman. Sebagaimana kami ciptakan kamu seorang. Kamu ciptakan kamu sifatnya seorang. Maksudnya tak ada orang boleh tanggung apa pun. Rindu kita tak ada orang boleh tanggung, lapar kita tak ada orang boleh tanggung, sakit kita tak ada orang boleh tanggung. Kita. Kalau tuan-tuan lapar, laparlah seorang-seorang. Tak boleh kita curi orang sebelah. Aku lapar ni, kau ambil sikit lapar aku. Tak boleh. Aku ni tengah sakit, boleh tak ambil sikit sakit aku? Tak boleh. Tuan-tuan seorang. Dalam merasai kesakitan, kita seorang. Dalam merasai kesunyian, kita akan rasa seorang. Tapi orang bertakwa, Allah hilangkan sunyi dia. Bayangkan dia boleh hilangkan sunyi. Ini Badi'uz Zaman An-Nursi. Dipenjarakan dalam penjara sekular Turki. Anehnya dalam keadaan dia bersunyian begitu, dia boleh siapkan kitab tafsirnya. Dalam penjara seorang diri. Ini Badi'uz Zaman An-Nursi, seorang mujaddid. Dalam otaknya, dia boleh ingat 80 buah kitab. Daripada A sampai Z. Kepala dia ingat 80 buah kitab. Itu belum cerita Quran dan sebagainya. Dan dia mengarang kitab berdasarkan rujukan kitab yang dihafalnya. Ini Badi'uz Zaman An-Nursi, rahimahullah. Ramai ulama, orang soleh, duduk penjara seorang diri mengarang karya-karya yang besar. Ini Imam Sarakhsi mengarang kitab Mabsut 30 jilid dalam penjara. Difitnah oleh pemerintah zamannya, dianggap ancaman bagi negara, diumbang dalam penjara. Tentang seronok dia menghabiskan karangannya. Al-Mabsut, satu kitab fiqhul muqaran, fiqh perbandingan dalam mazhab Hanafi. Al-Mabsut dia sama macam kitab Bada'i oleh Imam Kasani, mazhab Hanafi. Bayangkan karang dalam penjara, rujukan tak ada otak. Kesunyiannya terisi. Dia boleh karang kitab. Bukan mereka menganggap kesunyian itu rezeki. Kita kesunyian musuh. Oh, sunyi ni musuh besar. Itu kalau duduk seorang-seorang nak jumpa siapa? Nak jumpa siapa yang keluar ni? Tak boleh duduk seorang, tak boleh. Kita biasa dengan orang, Ustaz, tak ada orang demam kita. Bukan demam biasa tu, demam kura-kura. Boleh kena ada orang. Ya, sebab pengisian takwa tak ada. Kan itu kita, sebagaimana saya katakan, kita diajar i'tikaf, kita diajar juga qiyamul lail, seorang-seorang. Dan keadaan bini kita tidur, isteri kita tidur, suami kita tidur. Yang Rasulullah sebut orang yang masuk syurga salam, antaranya ialah mereka menunaikan solat wan nasu niyam, orang lain tidur. Ni kita solat malam, isteri kita tidur, kita solat tanpa dia tahu. Anak-anak kita tidur kerana kita nak belajar bersendirian. Jadi kalau kita lihat dalam Islam, banyak keadaan kita dianjurkan bersendirian. Bukan sekadar i'tikaf, qiyamul lail, bukan muhasabah. Muhasabah sama kita duduk seorang-seorang, muhasabah. Kalau ada orang lain tak boleh muhasabah. Muhasabah tentang perjalanan hidup kita, yang makin lama makin tua, makin dekat dengan kuburnya. Perjalanan hidup kita yang makin lama makin kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi. Ternyata perjalanan ini perlu kita harungi sendirian. Yang menjadi teman kita, amal soleh. Kita dah tengok semua orang yang bertemankan dengan dunia, semuanya dipisahkan ketika mana dimasukkan dalam kubur. Kita cuma melihat kesetiaan amal soleh bersama kita, lalu perbanyakkan amal soleh.
Maka ini kelebihan orang bertakwa. Allah berikan kepadanya kemesraan. Dia kasih lazat berzikir, dia lazat qiyam, lazat buat ibadat-ibadat ketika mana bersendirian. Dan akhir sekali ialah daripada kegelapan kepada nur dan cahaya. Kenapa masuk kegelapan? Kita sebut blank, gelap. Dan manusia bila dia berada dalam kegelapan, sifat utama yang ada padanya ialah resah. Resah kerana kita tak tahu nak buat apa. Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan keadaan keluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Wa iza massahul syarru jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat benda tak baik, maka bertambah sedihnya. Kalau dia mendapat benda yang baik, bertambah kedekutnya, sombongnya. Ni jenis keluh kesah serba salah. Orang-orang yang bertakwa, dia ini dipisahkan daripada sifat serba salah. Kita ada satu perasaan serba salah. Benda serba salah, serba tak kena. Tak ada duit pun macam tak kena juga, tak ada duit pun tak kena. Sebab jiwa keluh kesah ni. Anak ada kat rumah pun tak kena, tak ada pun tak kena juga. Tak ada anak rindu, ada anak serabut perut pula. Bila kau nak balik asrama ni, serabut. Masa tak ada rindu, dia macam sifat kita tak tahu apa benda kita nak. Tak ada suami kan, munguk. Ada suami, munguk juga. Ada suami pun tak guna juga ni. Masa ada suami. Bila tak ada, bila lah aku nak kahwin. Dia jadi macam serba tak kena. Makan pun tak kena, tak makan pun tak kena. Ada pangkat tak kena, tak ada pangkat pun tak kena. Dia sifat dia haluk. Haluk menjadikan dia dalam kegelapan. Sehingga dia tak tahu apa matlamat hidup dia. Dia matlamat onak ni. Matlamat hidup awak apa? Kalau kita tanya seseorang, apa matlamat hidup awak? Di situ kita tahu dia menuju kegelapan atau pada cahaya. Kalau matlamat saya, ustaz, nak gitu, nak gini, awak ni menuju kegelapan. Awak ni melalui jalan yang awak nampak ada jalan, tapi mati di hujungnya. Namanya jalan mati. Semua orang kalau matlamatnya dunia, dia melalui jalan mati. Tuan-tuan, jalan tu memang indah. Kita tengok, oh mula masuk, bagus jalan ni. Dah lama kita mandu, rupanya berkesudahan jalan mati. Apa perasaan kita? Apa perasaan tuan-tuan bila lalui satu jalan, kesudahannya jalan mati? Nyesal ikut jalan ni, patah balik. Walaupun jalan ni nampak indah, rupanya jalan mati. Dia tak berhubung sebenarnya, tak bersambung. Kerana itu bila kita tanya kita, apa matlamat hidup kita ni? Matlamat saya, ustaz, nak dapatkan anak yang baik, isteri yang baik. Awak ni tuju jalan mati ni. Matlamat ustaz, saya nak jadi usahawan yang berjaya, kaya raya. Itu je. Itu jalan mati. Jalan itu bukan jalan hidup. Lagi kalau awak dapat, awak akan ada keluh kesahnya. Matlamat saya, ustaz, nak jadi jutawan pada usia 19 tahun. Jadi awak ni jalan mati lah. Nanti bila awak jadi jutawan umur 19, 20 atau sebagainya, maka awak tak tahu macam mana pengisiannya lepas itu. Maka keluh kesah lagi dia. Itu yang miskin, dia ingat kaya matlamat. Bila kaya, dia keluh kesah lain pula. Ini yang bujang, dia ingat kahwin itu matlamat. Bila kahwin, keluh kesah lain pula. Saya, ustaz, matlamat saya nak memiliki gadis idaman saya. Matlamat. Ini idaman lah. Kelak jadi racun pula. Idaman saya, kok mana pun saya nak ni. Ke Siam, ke Batang, pergilah saya. Dia pun dapat lah. Macam tuan-tuan, kita ditipu dengan filem dan novel. Dia pergi pada matlamat singkat. Ni matlamat dia nak kahwin je matlamat. Akhir perang satu kampung, berperang. Last sekali kahwin. Itu je cerita dia. Ini semua jalan mati. Tentang orang bertakwa, dia melalui jalan yang hidup, jalan yang bersambung kepada Allah. Ini dipanggilkan sebagai yang kita sebut selalu sampai-sampai itu, sampai pada Allah, yang disebut sebagai jalan yang sebenar. Dan disebut golongan ini sebagai wasil. Wasil yang sampai. Orang Arab sebut wasala yasilu, maknanya sampai. Wasaltu ila Kuala Lumpur fi sa'ah 10 sabahan. Saya sampai di Kuala Lumpur pukul 10 pagi. Disebut wasaltu. Wasaltu ila qaryati fi tamami sa'ah al-10. Antara sa'at al-10 tamaman. Saya sampai ke destinasi kampung saya 10 tepat. Al-10 tamaman, 10 tepat.
Kita sebut wasal. Bagi orang yang tak sampai ini, kita panggil dia sebagai munqati'. Orang yang terputus. Dia terputus. Jadi kalau kita tanya diri kita, apa matlamat? Apa visi dan misi? Lalu kita dengar orang tu jawab semua hal-hal duniawi, kita tahu dia berada dalam kegelapan. Tanya anak kita, apa matlamat Abang Long, Kak Long? Kalau dia cerita hal duniawi, anak kita berada dalam kegelapan. Pandu dia. Pandu dia. Kalau kita biarkan matlamat, saya nak jadi doktor, sebagai contoh. Kita hentikan dia kat situ. Lalu dia pun bekerja, belajar, dia pun jadi doktor. Tuan-tuan, dia mengalami suatu fenomena baru dalam hidup dia. Tekanan baru. Tekanan pesakit yang ramai. Kerenah pesakit. Dia menjadi doktor yang tidak baik. Dan tidak baik untuk hidup dia. Akhirnya dia nampak benda ni mengganggu dia. Akhirnya matlamat dibina sekian lama, dia pun berhenti doktor. Sebab dia tak jelas apa matlamat dia. Akhirnya ramai orang bila dia sampai satu tahap yang dia nak, akhirnya dia menyesal sampai tahap itu. Dia nak kahwin, kemudian menyesal kahwin. Dia nak anak, kemudian menyesal ada anak. Ini sifat halus yang menjadi penyakit manusia. Penyakit kita semua. Sebab itu bila kita bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan kita sentiasa ada cahaya memandu kita. Kita tak berada dalam kegelapan, atau kita sebut tadi halus. Kita pergi pada satu cita-cita dunia kita. Daripada cita-cita dunia ini, kita membina agama kita. Ya, kita jadi doktor, pensyarah, cikgu, engineer, peniaga. Jadi apa yang kita minat, bomba atau sebagainya. Apa yang kita ada tadi menambahkan pahala kita. Kenapa? Kerana orang ni bertakwa kepada Allah. Akhirnya dengan jawatan dia, dia meraih pahala. Bukan meraih pahala. Dengan jawatan dia. Maka bila dia jadi doktor yang banyak beri manfaat pada manusia, maka berganda pahala. Dia jadi bomba, beri manfaat pada manusia, berganda pahala. Dia kerja apa pun, dia businessman, dia menjadi beri manfaat pada orang lain dengan kekayaannya. Maka ini namanya orang yang sentiasa berada cahaya. Dia tahu nak buat apa, dia tak akan keluh kesah. Dia bujang, dia pun kahwin, dia ada masalah rumah tangga, dia tahu nak buat apa. Semua yang memandunya pada jalan Allah ini hukumnya. Dia ajar sabar, dia ajar melihat pahalanya, kurniaan Allah. Maka orang itu kukuh dalam menjaga rumah tangga dia. Yang ni meniaga pun sama, dia tahu matlamat. Maka dia terselamat daripada banyak jebakan-jebakan syubhat dalam perniagaan. Kenapa? Dia ada takwa. Tak ada orang boleh mainkan agama ni. Apa pun kita dapat benda-benda duniawi yang menjadi keinginan kita, tidak menenggelamkan kita, tak menjadikan kita bersalah, sebab kita ada takwa. Dan ini kelebihan takwa yang disebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam alam realiti hidup. Bukan atas kertas dan dicatat, tapi pada realiti hidup. Seorang yang benar-benar bertakwa, maka Allah beri dia ilmu untuk menjadikan dia tahu apa dia nak buat. Allah akan berikan kepadanya pendekatan kepadanya, sehingga dia tahu kepada siapa dia nak mengadu, pada siapa dia nak minta tolong. Dia tahu. Dia tak akan nampak makhluk. Sebab minta pada makhluk hanya menyuburkan sifat putus asa kita. Kalau kita belajar minta dengan makhluk, kita menyuburkan sifat putus asa. Sebab itu antara pesan Imam Syafi'i kepada anak muridnya Rabi', wahai Rabi', aku pesan kepada kamu satu perkara. Pesan satu perkara. Jangan kamu meminta tolong daripada sesiapa pun, mereka kamu buat sendiri. Jangan minta tolong saya. Kamu boleh buat sendiri, buat sendiri. Kenapa? Untuk mengajar tak bergantung pada makhluk. Benda yang kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Ini penting dalam pendidikan. Ya, kalau orang lain nak tolong itu hal lain, tapi kita sendiri bersedia. Kalau orang tak, kita boleh buat. Ini semua benda kita tak boleh buat. Kalau bini tak bancur kopi, tak ada kopi lah kita. Bini tak boleh buat, kita boleh buat sendiri kopi. Kalau bini tak gosok baju, tak gosok lah, kita boleh gosok sendiri. Kita boleh buat sendiri semua benda. Kalau kita tak nak buat, kita boleh redha. Redha tak minum kopi pagi ni, tak apa, okey. Saya okey tak minum kopi. Saya okey baju tak gosok. Dia redha. Dia tak ada masalah. Ni jenis, bila tak ada orang-orang macam ni, dia mula mengeluh, dia mula marah-marah. Sebab dia tak boleh buat sendiri. Oleh sebab itu, ini pintu asas dalam menjaga pergantungan dengan Allah. Bukan pernah Rasulullah juga
berpesan pada sahabat. Kalau ada di antara kamu mampu untuk tidak minta tolong dengan orang, maka lakukan. Sehingga kalangan para sahabat bila jatuh apa-apa daripada kenderaan mereka, mereka turun tak ambil. Mereka tak akan kata orang lain. Sebab nak turun kuda kan susah juga. Kuda tinggi. Baik orang yang kat bawah tu suruh dia ambil. Tapi para sahabat tak, mereka turun dan mereka ambil. Mereka tak kata, pulang-pulang ambil. Uthman bin Affan, bila dia bangun malam, dia tak bangunkan pekerja dia, ataupun kita panggil bibik dia, orang gaji dia. Tak. Dia ambil sendiri air dan dia berwuduk. Orang bertanya, wahai Uthman, ini khalifah, kamu boleh suruh ni bangun, jangan main kerja dia. Tak apa, dia dah penat kerja siang ni. Lagipun aku boleh buat sendiri. Ya Umar, Uthman bin Affan. Satu ketika Umar Al-Khattab memikul gandum, seguni gandum. Lalu kata pembantunya Aslam, ya Amirul Mukminin, biar saya pikul. Kata Umar, aku boleh pikul. Aslam rasa tak puas hati. Wahai Umar, biar saya pikul. Wahai Amirul Mukminin, saya nak pikul gandum. Kata Umar, aku boleh pikul. Tak apa, aku akan pikul. Untuk sampai ke sebuah rumah miskin, yang ternyata mereka tak makan. Mereka hanya merebus batu untuk mendiamkan anak-anak dia. Umar Khattab balik, pergi ke pembendaraan, ambil gandum, maka dipikulnya. Gandum tu sendiri dipikul bawa. Tak tega dia melihat seorang ibu mendiamkan anak dia. Tak, anak dia ni nangis tak berhenti-henti sebab lapar. Mak kata kejap lagi masak. Rupanya dia masak itu batu. Kenapa dia masak batu? Cuma nak diamkan anak-anak. Dah budak kan, nak leka dia, mak tengah masak ni, main dulu. Padahal tak ada benda masak. Mak tengah masak ni, main sampai tertidur budak. Pokoknya mak tak masak, mak main Facebook. Anak main tu, anak pun tertidur. Itu orang sekarang. Ni cerita dulu. Si ibu ni tak ada benda nak masak kerana suaminya mati dalam perang. Dan dia orang miskin. Dan dia tak ada pendapatan lagi. Lalu bila Umar Khattab di keliling Madinah, dia tengok di pinggir Madinah, wanita ni bersama kanak-kanak dia, bersama anak-anak dia. Umar tanya, dari mana? Dari luar. Datang Madinah agak simpati. Suami saya berperang dan dia dah gugur syahid. Dan saya tak ada pendapatan. Ini Umar, khalifah ni bertanggungjawab, tak peduli rakyat. Dia rasa dia tak tahu depannya Umar Al-Khattab. Dia kata ni yang bertanggungjawab kesusahan aku ini khalifah. Yang tak peduli aku kematian suami dengan anak, tanggungan anak-anak. Maka di situ Umar mukanya berubah. Kerana perempuan ni memang kata depan terus, tanpa menyadari itu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana itu Umar balik, pikul gandum. Lalu pembantunya Aslam berkata, ya Amirul Mukminin, biarkan aku pikul. Umar kata, tak apa, aku boleh buat sendiri. Aslam desak, aku nak pikul. Akhirnya Umar berkata, apakah kamu nak tanggung dosa Amirul Mukminin? Kerana aku rasa aku berdosa. Apakah kamu nak tanggung dosa Amirul Mukminin? Maka Aslam pun terdiam. Dan dia memikul gandum sampai kepada tempat perempuan tadi. Dia menguli gandum, dia yang uli gandum. Dia uli gandum, dia masak. Dan dia yang menggerakkan budak dan beri makan. Sampai budak ni tertidur kembali kekenyangan. Tadi tidur kerana keletihan, kan ni tidur kekenyangan. Lalu kata wanita ini, kamu lebih berhak menjadi khalifah berbanding Umar Al-Khattab. Walau di depannya Umar Al-Khattab. Kalau tadi dia dengar perkataan yang menyakitkan hatinya, dia rasa tak, kerana dia rasa tanggungjawab. Dan kali ini perkataan yang menyenangkan dia. Akhirnya lama-kelamaan perempuan ni baru tahu dia adalah Umar Al-Khattab. Umar kata pagi esok pergi ke pemendaraan. Ya, aku tunggu di sana untuk aku mencatat namamu sebagai penerima bantuan. Ini cerita bagaimana para sahabat dididik buat kerja sendiri walau mereka dah jawatan besar. Ini Abu Bakar Siddiq, walaupun khalifah, dia masih boleh memerah susu, mengambil upah memerah susu kepada wanita-wanita tua. Dia masih boleh buat. Dia tak ada istilah kita katakan malu atau sebagainya. Jadi kita nak ajar diri kita tak bergantung pada makhluk. Kalau hal sekecil itu pun bergantung makhluk, bagaimana hal lebih besar pada yang lain. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil air sendiri pun payah kena bergantung pada makhluk. Misalnya, ini satu masalah pada pentarbihan diri.
Maka inilah dia kesan takwa kepada orang-orang yang beriman. Sampai peringkat ketenangannya, keselesaannya ialah dengan Allah SWT. Takwa menyampaikan kita pada Allah, bukan lagi melihat kepada makhluk. Makhluk-makhluk tidak dilihat, hanya Allah. Sebab itulah benar bila Allah kata yang paling mulia orang bertakwa. Maka benarlah bila Allah Ta'ala menyebut tentang martabat paling tinggi sekali ialah takwa. Dan bila Allah memulakan ayat firman-Nya, bila menyebut Al-Quran, siapa yang mengambil manfaat Quran? Kata Allah, hudalil muttaqin, dia petunjuk kepada orang bertakwa. Makin tinggi takwa orang tu, makin banyak manfaat dia dapat daripada Quran. Makin rendah takwa, Quran pun dia tak nampak apa pun. Quran tak nampak apa. Dia tak nampak apa pun kelebihan. Baik bacanya, jauh sekali beramal dengannya. Tapi bila orang tu Allah nak beri dia takwa, dia tahu benda yang paling dia sumber kepada takwanya Al-Quran. Sebab Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk kepada orang bertakwa. Maknanya yang paling banyak mendapat manfaat Al-Quran ialah orang bertakwa. Kalau kita, tuan-tuan sekalian, Quran ni tak banyak dapat, maknanya kita pun tahu takwa kita masih rendah. Sampai kita daripada Quran ni banyak kita dapat, wa imam membacanya atau beramal dengannya, memahami dan mentadaburinya. Maka itu dia punya, kita katakan, pencetus dan penambah baik kepada takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.